Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Pertama sekali saya minta maaf pasal channel ni dah lama sangat tak keluar video baru. Dan bukan apa, pasal musim pandemik ni terbantut sikit lah kan. So saya decide saya nak bawa channel ni ke arah di samping nak tunjuk video-video short film ataupun video making hasil-hasil video yang sebelum ni. Why not kalau saya start mengajar editing di dalam channel Diksi Media. So, apa apps ataupun software yang saya pakai? Saya seorang pengguna DaVinci Resolve, bermula daripada free version, hingga yang version yang studio ni lah, yang full version punya. Sebelum tu saya menggunakan Premiere Pro. Dan sebelum Premiere Pro, saya menggunakan iMovie. Dan sebelum iMovie, saya menggunakan Windows Movie Maker. So, korang jangan risau walaupun korang bermula daripada editing software yang sangat basic. Jangan risau. Okay? Kita belajar. Alright? Okay, pada video kali ini, saya cuma nak terangkan pengenalan, memperkenalkan DaVinci Resolve kepada korang semua yang mana yang dah ada DaVinci Resolve tapi blur, tak tahu nak pakai macam mana, ataupun belum pernah ada lagi DaVinci Resolve, cuma dengar-dengar sahaja, baru nak start kenal. So, jom. Okay, so perkara yang pertama sekali kita akan buat adalah buka DaVinci Resolve. Okay, bergantung kepada version yang korang ada. Okay, mungkin korang ada yang free version, tak ada masalah. Okay, free version DaVinci Resolve pun bagus. Seriously, kalau untuk mula mengenal DaVinci Resolve, saya cadangkan guna yang free version. Jangan gopoh untuk beli yang studio version, okay? And kita try buka dulu. New project, sorry. Duk borak pasal tu tadi, saya terlupa. Okay, tutorial 101. Okay, ni nama new project kita, tutorial 101. Create. Okay. So, berbalik kepada topik yang free version tadi. So, free version pun sebenarnya memadai untuk korang gunakan. Semua basic yang diperlukan oleh seorang editor ada di dalam free version. Cuma untuk advance punya option yang lebih extra sikit, then barulah pergi ke yang full version, iaitu studio version, ya. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada tab yang pertama sekali, iaitu media tab. Tab di sini, okey. Dan sebelum tu, saya lupa tengok di mana saya bawa saya punya cursor ni, dekat gear yang paling hujung di sebelah bawah kanan, project setting. Klik situ dan di sini kita akan setkan kita punya project. Okay, yang pertama sekali, yang atas ni kita ada preset. Kalau korang ada preset di sini, okay, and then korang boleh terus gunakan. Ataupun korang baru nak set, okay, contohnya di sini kita nak pakai HD biasa saja, Di sini Full HD, okay, 1080 Full HD, 1920 dengan 1080, okay, tune. Mungkin korang nak pakai 4K, mungkin nak pakai 4K dan Ultra HD, tapi saya selalunya pakai Full HD je lah, okay, standard punya. Dan di sini korang nak pakai CinemaScope, iaitu dia macam lebih lebar pun boleh. Saya tak perlukan yang tu sekarang ni. Ini penting, frame rate, okay, frame rate ni okay, korang kena setkan dahulu. Di Malaysia commonnya paling sikit frame rate kita pakai adalah 25. Okay, so saya akan pergi kepada 25, tapi korang terpulang. Mungkin korang nak pakai 30, mungkin 50, mungkin 60, terpulang kepada korang. Tapi untuk meringankan editing, saya biasanya pakai 25. Dan kita biasanya tak ada, penonton tak pentingkan sangat lah, macam nampak frame rate macam kurang lah, macam frame rate terlampau tinggi lah, jarang sangat lah. Okay, so kita pergi kepada 25 sahaja. Okay, automatic yang playback pun dia akan pergi kepada 25. Okay, make sure playback dengan timeline punya frame rate ni sama. Okay, jangan ada beza, pasal nanti dia boleh macam
lagging sikit lah. And video monitoring, okay, tak ada apa-apa yang saya nak ubah kat sini. Okay, image scaling pun tak ada apa-apa yang saya nak ubah. Color management, and for sure kalau korang memang betul-betul minat dengan color grading, di sinilah kita nak setting dahulu. Tapi bukan sekarang saya nak tunjukkan. Ini saya cuma nak tunjukkan pengenalan kepada DaVinci Resolve sahaja secara basic, ya. Ini adalah permulaan untuk mengenal DaVinci Resolve. Okey, and kita pergi kepada general option. Di sini saya akan ubah dua perkara ni. Okey, luminance mixer. Kalau defaultnya kita buka, dia akan macam ni, So saya akan defaultkan luminance mixer kepada 0, dan S-curve for contrast ni saya offkan. Kenapa? Itu bukan sekarang untuk saya terangkan, itu next time nanti. Okay, so kalau korang nak tahu kenapa, follow lah, okay, subscribe channel ni. Saya akan terangkan lebih lanjut lagi di masa yang akan datang, bukan sekarang. Okay, kamera RAW ini sekiranya kalau korang shoot dalam RAW, and then bolehlah korang nak adjust dekat sini. Saya tak shoot RAW, pasal RAW ni memang dia punya file dia besar rabak punya, so saya tak perlukan ini. Saya biasanya shoot MP4, MOV, macam korang jugalah sebenarnya. Okay, and capture and playback. Okay, di sini pun saya tak ubah apa-apa. Subtitle, okay, ini kalau korang perlukan subtitle, di sinilah yang korang setting terlebih dahulu. Tapi saya skip dulu part ni, next time. Okay, Fairlight ni adalah bahagian audio. Di sini korang nak settingkan sample rate dia berapa, loudness ke, semua benda ni, semuanya korang boleh set dekat sini dahulu sebagai permulaan untuk buka projek. Tapi kita tak pergi kepada audio lagi, kita skip audio. Straight away saya save. So kita dah bermula dengan setting yang terbaru kita. Dan sekarang kita nak import media masuk ke media pool ni. So sama ada kita nak pakai di sini file, pergi kepada import, sama ada kita nak import folder ni biasanya dinamakan sebagai bin. Okay, ataupun kita nak import apa yang tertentu saja, kita nak pilih video-video yang tertentu sahaja untuk kita masukkan, kita pergi kepada media. Tapi cara yang bagi saya lah, yang berkesan untuk saya akan buka window ataupun finder, dan saya akan cari folder di mana saya simpan. Okay, ini saya dah buat khas untuk tutorial ini, tutorial 101. Okay, sama ada saya nak tarik secara individu pun boleh, tapi sebab saya dah letakkan semua di sini, yang footage yang saya perlukan sahaja, saya tarik semuanya di sini. Folder ni letak dekat situ. Okey, dia akan tanya kita nak ubah tak frame rate kita. So kenapa saya nak ubah? Saya dah settingkan saya nak 25 frame per second, cukup. Dan so saya tak nak ubah, don't change. Okey, dan kita punya media pun dah masuk ke sini. Okey, dan kita pergi kepada tab yang seterusnya, iaitu cut. Okey, cut ni di sinilah kita nak tentukan kita punya cutting point kita. Contohnya saya dah tarik satu footage ke sini, saya play, tekan space bar, play. Okey, sampai situ cukup. And then saya nak cut. Okey, saya nak cut dekat sini. So saya tak sure Windows macam mana, tapi kalau pakai Mac, saya cuma tekan Command dan B. So dia dah potong. Ini saya tak perlukan, saya buang. Kemudian saya pergi kepada yang ini pun sama, saya tarik kat sini. Saya nak ambil yang anak panah dia sampai tuf, situ cukup. Command B. Selebihnya saya buang. Okey, mungkin saya nak pendekkan sikit awal-awal tu. Di situ anak panah start muncul. So dia akan jadi, sorry. Okey, play. Yes, cukup. And
tanpa sebab tiba-tiba saya nak masukkan footage buah limau ni. Start daripada sini. Okay, saya buang yang sebelum dan saya ambil dari sini sampai situ saja, and then saya cut lagi, command B, pilih yang ni, saya buang. Ok, so cukup saya punya cutting saya kat situ dah. Saya rasa dah cukup dah ni. Ok, so kita pergi kepada tab yang seterusnya, iaitu edit tab. Yes, and ok, sekarang kita tak nampak pasal projek ni semua berhimpun dekat sini. Ok, so kita nak zoomkan dekat sini. Nampak ni, ada tolak, ada tambah. Ok, korang boleh tekan tambah ataupun tarik dia punya slider ni. Alright, so dah nampak projek kita. And then tiba-tiba kita rasa macam takkanlah projek ni nak kosong macam ni kan, tak ada audio. So tiba-tiba kita nak tambah, tak perlu nak patah balik kepada media tab. Dekat edit tab ni saja kita dah boleh tambah kita punya audio. Contohlah, saya buka new bin sini untuk music. Ok, so saya buka folder music ni, dia masih kosong pasal kita belum letak apa-apa. Dan di sini saya nak letak audio lah. Contohnya saya nak ambil audio apa? Oh ya, kita ambil yang free copyright lah supaya tak ada isu. Ok, no copyright music. Ok, saya bawa terus ke sini dan dia masuk ke dalam folder music ataupun bin music. Ok, di situ. And then di sini saya double klik, so dia akan keluar dekat sini. Sini adalah window untuk kita preview preview benda-benda yang contohlah ini. Kita nak preview yang ini ataupun kita nak preview yang ini. And then kemudian kita nak macam nak tambah sikit. Okay, nak tambah sikit footage dari sini. Tiba-tiba kita nak letak satu lagi anak panah sampai. Oh, tak ada kat sini tak ada. Kita nak ambil sini kot. Okay, contoh kita nak tambah yang ni pula. Okay, kat sini pun korang masih boleh tambah. Okay, tekan I. Okay, perhatikan dekat yang area cursor saya tu. Okay, saya tekan I, apa yang berlaku? Saya tekan huruf I dia ada separuh putih, separuh hitam. Nampak tak? So, ini bermakna saya ketepikan dulu saya punya indicator. Okay, bulat ni bermakna saya punya in point. Maknanya point permulaan saya nak pilih. And then contoh kita play sampai dia lepaskan. Stop. Saya nak tamatkan dia dekat sini. Cukup. Saya tekan O. Okay, I dengan O, itu sahaja. Maknanya in and out, I and O. So bila dah pilih ni, korang boleh sama ada nak tarik video sahaja tanpa audio. Contohnya, tengok. Okay, track audio di bawah ni semua ada audio, ini tak ada. Pasal kita cuma ambil video sahaja yang ini. Kalau korang nak ambil audio saja, okay, saya delete dulu yang ni. Tiba-tiba nak ambil audio sahaja, ambil yang ini. So dia pergi audio sahaja, tak ada video. Okay, tapi kalau nak ambil dua-dua, kita delete dulu yang ni. Nak ambil dua-dua, kita pilih terus dari sini. Pasal dia tak ada kat sini kan, tak ada kat sini. Kita ambil terus dari preview ni, klik, drag, bawa ke bawah. Okay, so yang ini screen yang ini adalah monitor untuk keseluruhan projek di bawah ni. Okay, projek di bawah ni ditayangkan dekat sini. Yang ini cuma menayangkan apa yang berada dekat media pool kita. Okay, so kita balik kepada music. Di sini contohnya saya nak ambil bahagian ending. Saya pilih di sini. Saya pilih dekat ending. Mungkin di sini saya undur belakang sikit.
Okey, dari situ okey, sampai situ saya tekan sama macam tadi, in dengan out, I dengan O. Okey, saya dah tekan I dekat sini tadi, O dekat sini. Okey, di sini korang perasan tak, dia tak ada option video dengan audio, pasal di sini hanya audio sahaja. So tak ada pilihan. So korang just drag. Selepas korang dah pilih bahagian mana, korang drag bawa ke bawah ni. Okey, korang boleh tempatkan dia kat mana, di situ contohnya. Okey, dan sekarang ni kita nak tengok kita punya audio wave. So korang nampak saya punya mouse kat mana, di situ. Saya tarik, saya klik, saya drag dia ke bawah, buka dia besar sikit dan korang boleh nampak. Dah nampak dah. Okey, yang ni pun sama, kita boleh buka kalau nak. Tapi ini saya tak rakam audio yang kuat sangat, saya perlahankan audio pasal tak ada, saya selalu shoot pakai mic. So bila tak ada mic, audio dia jadi slow. So mungkin tak penting sangat. Okey, kita boleh kecilkan semula. Okey, sama juga dengan video, korang boleh besarkan, boleh kecilkan. Bergantung kepada keselesaan korang sendiri. Okey, so sekarang kita nak tamatkan dekat sini, ngam-ngam. Okey, kita pilih dekat sini, ngam-ngam, kita boleh tarik benda ni. Tarik dia ke belakang dan dia tamat dekat situ. Dan kita, ni antara part yang sangat memudahkan lah. Okay, kalau korang bawa mouse korang ke audio ni, nampak tak kat sini ada satu macam butang kat atas ni. So kalau korang bawa mouse korang kat sini, dia akan jadi macam ni. Ada anak panah kiri kanan. Klik dan tarik dia ke belakang. Ini bermakna audio ni dia akan slowly fade out. Intro pun sama, kita boleh tarik dia ke sini, maknanya dia slowly fade in. Okey, faham? Okey, kita kuatkan sikit audio. Kat sini boleh, kita boleh kuatkan. Ataupun kita boleh pergi pada sini, dekat kita punya inspector, kita boleh kuatkan dekat sini pun sama. Okey, contohlah saya nak ambil cuma 6 sahaja. Okey, cukup. And itu adalah edit tab. Okey, secara basicnya itulah dia. Dan so far daripada media, cut dan edit tab ni belum menakutkan lagi. Sebab mana-mana korang edit pun, dekat Premiere Pro ke, dekat Final Cut ke, dekat Vegas ke, dekat even dekat Windows Movie Maker sekalipun, benda ni lebih kurang sama. Tapi bila korang masuk ke Fusion, ini dia jadi lebih complicated. Pasal di sini adalah untuk kita bermain dengan visual effect. Tapi jangan risau, ini pengenalan, saya takkan cerita lagi bab tu. Dan ini untuk projek-projek yang tertentu lah, yang memerlukan visual effect sahaja, baru kita pakai Fusion. So kalau tak perlu, jangan pakai lagi Fusion, dan kita skip kepada Color tab. Color tab ni adalah yang paling menarik sekali. Tapi juga untuk kalau orang yang first time guna DaVinci, ini sangat memeningkan kepala. Pasal layout dia lain, dan dia boleh mengelirukan pengguna. But it's okay. Saya just tunjuk sedikit lah. Di sini kita boleh adjust color kita. Dan macam saya shoot dalam S-Log. Saya menggunakan kamera Sony. Saya gunakan S-Log 3. That's why color dia pudar. Dia bukan pudar tau, dia sebenarnya adalah HDR, High Dynamic Range. Okay, di sini korang bukan setakat ada scope. Okay, tengok di bahagian kanan bawah kita ada kawasan scope ni. Scopes ni bukan sekadar parade sahaja, bukan parade sahaja yang ada. Korang ada waveform, korang ada vector scope. Vector scope ni pula ada line untuk menentukan skin tone. Okey, ini penting ni, bagi saya penting. Okey, kemudian kita ada histogram. Saya jarang pakai histogram. CIE chromaticity, iaitu ini paling saya jarang sangat pakai. Bukan jarang pakai lah, jujurnya saya tak pakai. So saya biasanya dekat perit dengan
back to scope. Okay, kita pergi pada parade dulu. Di sini untuk option color ni ada macam-macam option. Okay, kita pergi pada sini Ini adalah primaries, di mana kita ada lift, gamma dengan gain. Gain adalah untuk kita control highlight. Kita bawa kita punya arrow ke sini, dekat bawah ni, kita slide dia ke arah kiri. Maknanya highlight tu kita gelapkan, maknanya bahagian-bahagian cerah tu kita gelapkan. Okay, perhatikan dekat scope kita. Okay, saya tarik gain. Okay, nampak? So kalau saya nak cerahkan bahagian highlight, dia akan pergi ke atas. Maknanya kita tarik kita punya mouse kita ke kanan. Gamma bermakna mid tone, maknanya kawasan tengah, color-color yang tengah. Dia tak cerah, dia tak gelap, di tengah-tengah. So kita boleh adjust juga. Okay, contohnya saya nak dekat situ. Okay, cukup. Dan lift adalah kawasan gelap, iaitu shadow. Okay, so saya nak gelapkan, saya bawa dia ke arah kiri. Nak cerahkan ke arah kanan, nak gelapkan ke arah kiri. Okay, saya tarik bawah sikit, tengok scope tu, saya tarik dia biar dia hampir kepada nombor 0. Okay, so contoh inilah exposure yang saya nak. Okay, tune. Okay, saya make sure tak ada yang melepasi 0. Kalau cecah, kita ada yang cecah cecah 100. Okay, ada yang cecah 100, tapi sikit sangat, tak ada isu, so saya biarkan. Okay, ataupun korang boleh juga adjust dekat curve, iaitu ini. Nak adjust dia punya exposure dekat sini pun boleh. Okay, nak cancel, just tekan sini saja, dia clearkan balik semua. Okay, and then contohlah saya nak tambah saturation pasal color gelap sangat. Okay, color boost, tambah saturation sikit. Okay, so ini bukan untuk saya terangkan tentang color grading lagi, so itu next time. Dan kita pergi pada yang seterusnya, Fairlight. Okay, di sini kita nak setting audio. Okay, nampak music kita dekat A2, audio 2. So di sini kita nak tambah efek, apa-apa efek yang kita nak lah, equalizer ke, harmonic, macam-macam benda lagi lah. Nak noise reduction, pitch, nak adjust pitch, nak tambah reverb. So semuanya dekat dalam Fairlight. Okay, dan terakhir sekali adalah deliver. Okay, so di sini adalah tempat di mana kita nak export kita punya video. Contohnya, okay, di sini kalau korang nak mudah, korang boleh pakai contohlah YouTube. Contoh korang nak export ke YouTube, pilih resolution korang, ataupun kat sini pun boleh. Okay, nampak anak panah ni, tekan situ. Okay, kalau korang nak export HD biasa 720, yang ni nak export Full HD 1080, ataupun nak export 4K 2160 dekat sini. Tapi ya, ini contoh saja kan, so saya pilih yang ni lah. Dan sini make sure frame rate sama seperti apa yang kita setting. Dan korang nak format apa, QuickTime ke nak MP4, ada pilihan. Codec ni biasanya kita pilih ni je lah, H264, iaitu normal, kita pilih yang ni lah. Sama ada 264 ataupun 265, antara dua ni saya biasa pakai. Okay, audio codec. So bila dah, contohlah kita nak letak nama dia, letak nama file ni budak panah, and then kita pilih location di mana kita nak save benda ni. Okay, browse. Dan saya selalunya lah, sebab saya pemalas, saya akan pergi save dekat desktop. Okay, terpulang kepada korang nak add new folder, nak pilih folder mana, add dekat sini. Tapi saya biasanya dekat sini supaya senang saya nak cari kemudian. So saya tekan desktop and okay. Okay, dah tekan tu, kita klik dekat sini, add to render queue. Okay,
Tengok sini sini kita ada tulis no jobs in queue. Maknanya tak ada apa-apa yang kita nak render dekat sini. Okay, render queue kat sini bila kita tekan add to render queue, tengok dia tambah. Yes, di situ. Dan kita boleh render all dekat sini. Okay, dan korang tak semestinya pakai yang YouTube ni sahaja, korang boleh set sendiri dekat custom. Dekat custom ni korang boleh set lebih banyak detail lagi yang korang nak. Okay, quality dia kan, korang mungkin nak bataskan quality dia, ataupun nak automatic, nak kurangkan, nak tinggikan, terpulang kepada korang. Okay, advanced setting pun ada di sini. So korang boleh try lah, testing sikit kan. Okay, bila dah testing semua, dah puas hati, contohlah kita dah buat yang baru lah. Okay, add to render queue, dan sekarang kita ada 2 projek. Kita boleh pilih dua-dua ni dan kita boleh render. Render ni bermakna kita export. Okay, ataupun mungkin yang ni kita tak nak, kita boleh buang, kita export yang ini saja. Pilih yang ini dan kita render. Itu sahaja. Okey, itu sedikit sebanyak yang boleh saya perkenalkan kepada korang semua tentang DaVinci Resolve. So, explore, okay? Belajar, explore, dan subscribe channel ni pasal di masa yang akan datang saya akan ajar banyak lagi tentang DaVinci Resolve, terutamanya sekali tentang color grading. Pasal itu adalah minat saya yang nombor 1 di dalam editing. Memang saya sangat minat color grading. So, kalau korang berminat juga, follow channel ni, okay? Subscribe, tekan like, share video ni. Komen banyak-banyak apa benda yang korang nak tahu tentang DaVinci Resolve. Komen. Jangan kedekut komen tu. Jangan kedekut like, tekan je. Jadi semua stay safe, stay healthy. Malaysia, I love you.